Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqna wa dalilana ilaika wa ila jannatika jannatin na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hati kami, cahaya yang menyinari dada kami, penglipur duka dan penghapus kesedihan kami, serta jadikanlah Al-Quran pemandu kami dan penunjuk jalan kepada kami menuju kepadamu dan menuju syurga-Mu, syurga An-Na'im. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan meneruskan perkongsian satu hari satu juzuk sampai kita kepada juzuk yang ke-14 pada hari ini. Anda akan lihat juzuk ke-14 ini adalah merakamkan dua surah yang baru, iaitu surah Al-Hijr dan surah An-Nahl. Surah Al-Hijr, Hijr ini adalah tempat, suatu nama tempat kawasan yang berbatu yang dihuni oleh suatu kaum daripada kaum Nabi Saleh alaihi salam, iaitu Thamud. Jadi mengapakah surah ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penamaan surah? Mari kita akan saksikan apakah dia punya mesej yang ingin disampaikan oleh Allah. Maka bertepatan dengan mesej itu, Allah Subhanahu wa taala menamakan surah ini dengan surah Al-Hijr. Baik, kita lihat dulu perjalanan surah ini. Allah Subhanahu wa taala di awal surah ini telah merakamkan keagungan Al-Quran, dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran bahawa bagi mereka yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapat teguran, mendapatkan suatu ketegasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di mana anda akan melihat di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan kalimat penjagaan, hifz. Okey. Jadi Al-Quran ini sentiasa akan terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala hinggalah ke hari kiamat. Ini adalah suatu janji yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah ini. Maka sebenarnya penamaan surah ini bertepatan dengan apa yang diberikan nama Al-Hijr, kerana sebenarnya kaum Samud ini membina rumah-rumah di atas gunung-gunung ini kerana mereka merasakan inilah dia tempat yang selamat, yang aman daripada gangguan, daripada earthquake ataupun daripada apa-apa bencana alam. Maka mereka pastikan tempat tinggal itu suatu tempat yang tinggi, kemudian dipahatnya daripada batu-batu, dibuatkannya rumah-rumah yang jadi menunjukkan kemahiran kaum-kaum yang terdahulu di dalam menjadikan gunung-gunung di bukit-bukit yang berbatu-batu itu sebagai rumah mereka. Di sini juga cantiknya dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana iblis ini sentiasa ingin mengganggu manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala itu memberi jaminan kepada mereka yang ikhlas. Orang yang ikhlas tidak akan mungkin diganggu oleh syaitan, diganggu oleh hawa nafsu, kerana dia tetap berpegang pada tali Allah, tetap dia melakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka penamaan surah ini sesuai kerana jika manusia itu merasakan bahawa dia itu akan selamat daripada apa-apa jenis gangguan fizikal atau rohani, kalau dia berpegang kepada
kemampuan dirinya, dia tidak akan selamat. Namun bagi mereka yang merasa selamat kerana dia berada di bawah naungan Allah, penjagaan Allah, maka itulah dia sebenarnya keselamatan, jaminan keselamatan yang hakiki, yang sebenar, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi pula kepada surah An-Nahl. An-Nahl ini adalah maksudnya surah lebah. Tu gambarnya, tu ada gambar lebah. Jadi ianya menunjukkan suatu kenikmatan, kerana lebah menghasilkan madu. Madu itu suatu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Namun di dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala menegur pula tentang sikap manusia yang suka menyalahkan takdir. Maksudnya diberi nikmat, kemudian kalau ditimpakan kesusahan sikit, suka menyalahkan takdir. Allah menceritakan tentang hal ihwal azab, mengapakah azab itu ditangguhkan oleh Allah, dan ancaman yang disediakan buat mereka yang kufur. Ada sebahagian manusia yang mana dia melakukan keingkaran di atas muka bumi ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menangguhkan dulu, bukan bermakna Allah itu suka atas perbuatan yang mereka lakukan. Malahan itulah suatu penghinaan yang Allah Subhanahu Wa Taala biarkan mereka terus lalai, terus dalam kesesatan, dan Allah Subhanahu Wa Taala terus menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, terus istiqamah dalam berdakwah, walaupun dengan cara yang terbaik, biarpun terlalu banyak kerenah Quraisy yang perlu dihadapi, namun tugas kita, tugas seorang rasul adalah terus mengajak manusia kepada kebaikan dan menunjukkan contoh yang terbaik bagi manusia. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini tentang surah An-Nahl. Nanti insya-Allah akan disambungkan lagi mengenai surah ini di dalam ini adalah surah yang terakhir. Selesai surah An-Nahl ini dalam juz yang ke-14 juga. Maka kita akan lihat secara keseluruhan Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu dialah yang menguruskan perjalanan alam dan yang menundukkan alam ini dan memberi manfaat kepada manusia, bukan sahaja namun tapi manusia masih lagi mengkufuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anda akan dapati banyak jenis nikmat, bukan saja nikmat yang berupa madu, namun nikmat-nikmat Allah yang lain semua disebut. Kebanyakannya semua disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mula penciptaan manusia, kemudian diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diberikan binatang-binatang, diberikan tumbuh-tumbuhan untuk mempermudahkan kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Maka haruslah kita mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikannya. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.